Benarkah Ratu Naga difitnah? Penyedia kandungan media sosial Sharul Emma Rina Abu Samah atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga memberi keterangan kepada pihak polis berkaitan hantaran yang dimuat naiknya didakwa berbau fitnah terhadap isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sharul Emma Rina memberi keterangan berkaitan hantaran menerusi laman Instagram dan TikTok itu di Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Kuala Lumpur. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan kehadiran Sharul Emma Rina di Bukit Aman. Percakapan beliau diambil 33 soalan ditanya, namun beliau tidak menjawab. Polis turut merampas sebuah telefon bimbit dan kad SIM, katanya ketika dihubungi bernama. Pada 22 Oktober lalu, PKR Bandar Tun Razak membuat laporan polis terhadap 3 pengguna media sosial yang didakwa memuat naik hantaran berbau fitnah terhadap Dr. Wan Azizah yang juga ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Sementara itu, peguamnya Zaid Malik mengesahkan anak guamnya disiasat berkaitan hantaran di akaun Instagram milik Sharul Emma yang memaparkan isteri Perdana Menteri bersama pemimpin luar negara. Saya berkata kandungan hantaran Sharul Emma merupakan hantaran semula yang dimuat naik daripada akaun Instagram milik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia berkata anak guamnya disiasat bukan satu kes sahaja, bahkan turut dirakam keterangan berkaitan satu lagi kes Perhimpunan Aman mengenai solidariti rakyat Palestin pada 25 Oktober lalu. Apabila kita masuk ke dalam, dapat satu lagi siasatan yang dijalankan terhadap Sharul Emma. Ini berkenaan dengan satu perhimpunan pada 25 Oktober 2023 di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat dikatakan Emma terlibat. Terdapat 2 kenyataan telah diambil daripada beliau, kedua-duanya berkisar kepada perkara sama, isu konflik Israel dan Palestin, katanya kepada pemberita di luar pekarangan Bukit Aman. Tambahnya, bagi siasatan pertama, Sharul Emma disiasat di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jelasnya, manakala bagi siasatan kedua, Sharul Emma pula disiasat di bawah Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Awam. Kedua-dua kes ini melibatkan pelanggaran siasatan berkenaan perkara yang menjadi hak setiap rakyat Malaysia untuk berhimpun dan berekspresi, katanya. Katanya lagi, kedua-dua tindakan anak guamnya itu bukan satu kesalahan kerana kebebasan bersuara dan berhimpun secara aman dijamin Perlembagaan Persekutuan. Tiada masalah mengeluarkan apa-apa kritikan, komen berkenaan tindakan mana-mana menteri, ahli politik maupun orang yang terlibat. Begitu juga dengan Himpunan Aman Protes untuk menunjukkan solidariti kepada rakyat Palestin. Ia tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 10, iaitu satu hak mana-mana rakyat Malaysia untuk menyertai mana-mana protes aman, katanya. Beliau turut menyatakan rasa kesal apabila anak guamnya tetap disiasat sedangkan ia tidak menimbulkan sebarang isu. Tidak ada isu yang harus melibatkan beliau dipanggil dan disiasat di bawah kesalahan-kesalahan ini. Malah siasatan dibuat terhadap Emma tidak perlu dan telefon bimbit pula dirampas walaupun dengan isu tersebut bukan beliau isu utama, katanya di petik Malaysia Gazette. Untuk rekod, Zaid Malik ialah pengarah Lawyers for Liberty yang memang galak mengkritik PMX dan tidak pernah sesekali memuji usaha Perdana Menteri dalam memerangi rasuah. Dan untuk makluman penonton, kami di Jom Channel pernah dipanggil oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman kerana mengkritik pentadbiran Tan Sri Mahyadin Mak Yassin selepas langkah Sheraton di mana Zaid ketika itu. Kini Ratu Naga yang bongkak dan membongak dengan hasil kerjanya selama ini menyifatkan kononnya laporan polis ke atasnya sebagai palsu dan fitnah. Katanya dakwaan dia berkongsi semula tangkap layar dari akaun media sosial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memfitnah isteri Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah adalah tidak berasas. Laporan dibuat ke atas saya adalah laporan palsu kerana saya tidak edit atau membuat apa-apa komen pun pada gambar berkenaan. Kita print screen gambar itu seadanya. Kita tak ada edit atau apa seperti yang dituduh. Boleh tengok di wall Netanyahu, memang gambar itu ada. Mereka buat laporan polis ke atas orang yang salah. Saya akan buat laporan ke atas laporan palsu yang dibuat ke atas saya, katanya. Ketika ditemui selepas selesai dirakam percakapan. Sebelum ini, Ratu Naga menerusi satu hantaran di Instagram berkongsi satu video mengandungi tangkap layar memaparkan akaun media sosial Perdana Menteri Israel. Video berkenaan memaparkan gambar isteri Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah bersama isteri Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu dan juga beberapa First Lady dari negara lain. Mengulas
Berlanjut katanya, hantaran itu bukan hanya dikongsi semula oleh dia, malah ramai individu lain berbuat demikian sebelum hantaran itu tular. Memang ramai repost sebelum saya buat pun ada juga sudah repost. Saya repost tidak bagi apa-apa komen. Hantaran saya kosong sahaja katanya. Kepada Ratu Naga, kini tiba masanya anda bertanggungjawab untuk kesemua kejahatan dan fitnah yang pernah anda cipta dan sebarkan. Nyatakanlah 1001 alasan sekalipun rakyat tidak buta, tidak pekak dan tidak bisu. Lupakah anda, Ratu Naga, pengakuan yang pernah anda buat ketika ditemu bual oleh salah sebuah stesen radio yang tular baru-baru ini? Cybertroopers dibayar gajinya. Banyak ke gaji yang dibayar tu? Sebab bagus kerja ni, muka tak nampak. Ya, Office kat mana pun saya tak tahu. Gaji masuk. Gaji masuk. Dia based on project. Ada certain tu dibayar ikut bulanan. Itu kita kategorikan sebagai macai lah. Okey. Alright. So paling bawah lah tu. Paling bawah lah tu. Oh, So, okey. dia based on project. So macam ketua-ketua dia orang, dia memang dah ada team-team masing-masing. So dia based on apa yang orang kata tuan dia bayar. Okey, contohnya kalau isu tu besar, besarlah amount dia. Pernah capai juta, pernah capai ratus ribu. Untuk satu projek. Ya, betul. So saya pernah dedahkan benda ni dulu pada tahun 2018-2019 dekat Wired Magazine. Buatlah apa jua penafian, rakyat Malaysia sentiasa mendoakan agar diri kamu disiasat hingga ke lubang cacing dan dihumban ke muka pengadilan. Keceluparan dan kebiadaban kamu tidak akan dimaafkan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati